Malaysia Madani adalah panduan ikhtiar holistik dasar bertakbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berpucung 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad, bertaluk kepada terma dan syarat. Rawatan terima kasih Inspirasi Inforia Islam semuanya di IKIM. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh nak teruskan lagi bincang-bincang dan juga kuliah kita di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Kita nak hayati lagi rancangan Tadabbur. Jom sama-sama sertai kita di platform media sosial. Kita ada YouTube Live, kita ada Facebook Live. Oh, banyak cabang-cabang ni kan, sebab kita boleh tonton secara rawak lah di mana saja berada, ada yang dekat pejabat maupun dalam kenderaan. Semuanya kita sebar-sebarkan melalui pelbagai cara untuk dapatkan lagi ilmu yang bermanfaat. Menerusi rancangan Tadabbur ini, kita nak sama-sama hayati lagi perbincangan ilmu dengan tetamu kita yang dah pun ada di talian. Tak lain tak bukan, kita ada Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar? Apa khabar Syafiq? Baik-baik, Alhamdulillah. Sehat. Syafiq, apa khabar? Baik seadanya. Kan? Alhamdulillah Doktor. Alhamdulillah. Walau kita ni saban Jumaat je bertemu kan. Kalau nak dapat bertemu hari-hari seronok ni. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, tapi sekali, seminggu sekali dapat jumpa Doktor pun Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat dah. Doktor? Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Betul. Sebab ramai juga sahabat pendengar kita yang katanya memang ternanti-nanti dengan rancangan Tadabbur. Sebab apa Doktor? Nak buka Quran sama-sama. Oh, ini yang menarik. Allah. Sebab rancangan Tadabbur ni konsep dia kita baca, kita faham, kita terus amal-amalkannya. Kan? InsyaAllah semoga kita dapat adaptasi apa yang disuruh, yang disarankan dalam Al-Quran itu kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Doktor, menerusi perkongsian Tadabbur, kita masih lagi nak bawakan surah An-Nazi'at dan juga kita nak terus zoom in ayat yang ke-34 insyaAllah
tersebut. Doktor, jom kita mulakan sesi tadabbur kita pada pagi ini. Silakan Doktor. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah amma ba'd. Yang saya hormati lagi dikasihi DJ Syafiq dan seterusnya kepada para pendengar The Akim sekaliannya, dan khususnya untuk program tadabbur kita pada kali ini, mudah-mudahan sentiasa diberikan kebaikan, diberikan kesihatan yang baik dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Baik, kita santai-santai yang penting sampai. Ya, betul. Kan konsep tadabbur kita baca, faham dan insya-Allah amal ya. Baik, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan bersama untuk kita. Kerana di pagi Jumaat kita telah membuka Al-Quran, dan ia menjadi satu bekal lah untuk kita insya-Allah untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan juga hari akhirat insya-Allah. Amin. Baik, kita dah sampai kepada ayat yang ke-34 ya. Insya-Allah kita akan bacalah sampai habis kepada ayat yang ke-46 ni insya-Allah ya. Jadi dalam ayat yang ke-34 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'at at-tammatul kubra yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burzatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asra al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munzir man yakhshaha كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sadaqallahul Azim. Baik, daripada ayat yang ke-34, maka apabila malapetaka besar, iaitu hari kiamat telah tiba. Ayat yang ke-35, iaitu pada hari ketika manusia baru teringat akan apa yang dilakukannya. Ayat yang ke-36, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada orang yang melihat. Ayat yang ke-37, bagi orang yang telah melampaui batas. Ayat yang ke-38, dan mengutamakan kehidupan dunia. Ayat yang ke-39, maka nerakalah tempat tinggalnya. Ayat yang ke-40, bagi orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsunya. Ayat yang ke-41, maka syurgalah tempat tinggalnya. Ayat yang ke-42, maka orang kafir bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Ayat yang ke-43, untuk apa engkau perlu menjawab waktunya? Ayat ke-44, kepada Tuhanmu lah kesudahannya, yakni ketentuan waktunya. Ayat yang ke-45, engkau Muhammad hanyalah pemberi ingatan bagi siapa yang takut kepadanya, yakni pada hari kiamat. Ayat yang ke-46 dan terakhir, pada hari mereka melihat kiamat, berasa sebentar saja, seolah-olah tinggal di dunia pada waktu petang atau pagi hari. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengar ayat daripada surah An-Nazi'at 34 sampai ke 46 ya, insya-Allah. Baik, sebagaimana kita maklum bahawa surah An-Nazi'at adalah merupakan satu surah yang asbab nuzulnya ditanyakan kepada Nabi SAW berkenaan dengan kiamat, iaitu bila datangnya akan kiamat. Baik, pada ayat yang ke-34 ini Allah menyatakan bahawa sesungguhnya malapetaka yang besar itu, yakni hari kiamat itu akan tiba, pastinya akan tiba, iaitu pada hari di mana manusia akan teringat akan apa yang mereka lakukan di atas muka bumi. Baik, di sini kalau kita lihatkan memang Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahawa sesungguhnya bila mana seseorang itu bukan setakat kiamat, tetapi bila waktu mati pun, waktu itu sahaja Allah Ta'ala akan membuka hijab untuk manusia itu, dia melihat amal-amalnya sewaktu di dunia, dan bagaimana ianya itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala nanti di hari akhirat. Fakashafna anka ghita'aka fabasaraka al-yawmal hadid.
Dan pada hari itu kami bukakan dan kami singkapkan hijab. Sehingga kami akan perlihatkan kepada mereka itu di manakah mereka itu akan berada nanti di ketika mana kembalinya mereka ke negeri akhirat. Jadi kalau kita lihatkan di sini Allah SWT telah memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya perkara itu pasti akan terjadi. Yang kiamat ini adalah sesuatu yang tak dapat tidak pasti akan berlaku. Jadi di antara perkara yang wajib kita beriman adalah beriman dengan hari kiamat. Ya, kalau kita lihat dalam rukun iman kita yang 6, di antara kewajipan yang perlu kita laksanakan terhadap rukun iman itu adalah keyakinan kita terhadap hari kiamat. Di mana hari kiamat merupakan hari di mana Allah Ta'ala akan bukakan semua amal-amal manusia ini, kemudiannya akan dihadapkan kita ini ke pengadilan dan akan dibalas setiap satu perkara yang kita lakukan itu. Andai kata ada kebaikan, maka Allah dengan rahmatnya akan balaskan dengan kebaikan juga, iaitu syurga yang telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Namun apabila seseorang itu melakukan kejahatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala dan keadilannya akan membalas kejahatan tersebut dengan neraka. Na'udzubillah min zalik, yang keadaannya itu sangat mengerikan. Ya, jadi ini satu perkara yang pasti akan berlaku lah. Ya, jadi kiamat adalah sesuatu yang tidak dapat tidak mesti kita beriman dengannya. Ya. Dan kiamat ni kalau kita lihat bukan sekali saja yang pernah jadi. Ya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ada disebutkan ada sudah berapa kali dijadikan kiamat ni. Itu nanti insya-Allah nanti kita bertemu dengan ayat-ayatnya, nanti kita akan jelaskan, kita akan letakkan atau kita akan huraikan tentang masalah ini. Yes. Dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini dia menggulung bumi ini ya, seumpama menggulung akan lembaran kertas sahaja. Ya. Dan sekejap Allah kata bagi sekejap je. Dan begitulah Allah Ta'ala lakukan, dan Allah kata dan pasti kami akan mengulanginya lagi. Ya, jadi memang menurut para ulama perkara ini dah berlaku beberapa kali. Cuma pada zaman kita, pada umat manusia ini, kita inilah kiamat yang kita akan lalui lah. Sebab sebelum Adam AS pun memang sudah ada makhluk yang lain, iaitu makhluk jin. Ya. Jadi sebelum Adam AS sudah ada berapa kali kiamat yang telah Allah jadikan. Yang perkara itu sebenarnya adalah merupakan satu peringatan saja untuk kita. Maksudnya Allah mudah saja nak lakukan kiamat. Dengan izin Allah Ta'ala pun fayakun, boleh jadi begitu saja. Mudah sangat bagi Allah Ta'ala untuk menghancurkan kita dan alam ini. Jadi di situlah kita akan nampak kebesaran Allah Ta'ala. Kita akan rasa gerun sebenarnya bila mana kita membaca dan kita mengkaji tentang kiamat ni. Kita akan rasa gerun bahawa kita ni sebenarnya kecil sangatlah nak ibaratkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Namun yang lain itu, macam makhluk-makhluk yang lain itu pun Allah boleh hancurkan begitu aja. Doktor, bila doktor cakap tentang apabila berlaku kucak kacir tu kan, saya teringat apabila kita pernah rasa gegaran gempa bumi kan doktor. Itu pun dah rasa cuak tu, tak tahu nak lari mana dah. Ya Allah, Allahu Akbar. Allah. Saya pernah waktu belajar dulu di Turki kan. Di Turki tu memang kerap berlaku gempa bumi. Jadi bila waktu berlaku gempa bumi tu, kita rasa memang kepala kita ni berpusing. Walaupun waktu tu tak berapa kuat sangat, tapi kita rasa berpusing kepala kita. Allahu Akbar. Dan kita rasa muka bumi ni macam kita duduk kat atas air. Bila kita berjalan tu rasa macam berombak-ombak rasa. Beralun-alun. Kita rasa macam tu. Kan? Jadi itu baru kecil yang Allah bagi kepada kita, zilzalah kan. Maksudnya gempa bumi yang macam tu. Belum lagi yang gempa bumi besar yang menghancurkan mungkin kota dan sebagainya. Dan cuba bayangkan waktu kiamat bukan hanya setakat gempa bumi. Ribut taufan dan kemudiannya waktu tu akan kita gunung ganang berterbangan. Allah. Bayangkan. Allah. Bukan kata pokok berterbangan, gunung ganang berterbangan. Bumi ni akan pecah dan keluar daripadanya itu api yang memancar, api-api yang sangat-sangat panas dan sebagainya. Sebab asal bumi ni memang panas Jadi ini adalah merupakan perkara yang sebenarnya sangat mengerikan bagi orang-orang yang membaca ayat Allah Ta'ala dan yang
menelitinya ataupun yang mentadabburkannya dengan hati. Ya. Ya, jadi memang sangat-sangat menggerunkan kita bila mana disebutkan bagaimana waktu tu dikatakan gunung ganang ini ibarat bulu ayam sahaja yang ibarat diterbangkan oleh angin. Macam itulah keadaan gunung ganang. Bayangkan itu gunung ganang. Belum lagi kita yang manusia yang kecil dan kerdil ni. Ya, kalau dah gunung ganang pun dia terbang macam bulu ayam je. Bayangkan kita ni macam mana tak tahulah kan. Allahu akbar. Jadi lebih-lebih lah kita ni patutnya menginsafi bahawa sesungguhnya perkara ini akan pasti terjadi ya. Jadi orang kafir tanya kepada Nabi SAW tentang hal ini dan kemudiannya Nabi menjelaskan tentang kiamat dan mereka mempersendakan Nabi ya, mereka menganggap apa yang Nabi SAW katakan itu adalah merupakan sesuatu yang hanyalah sebagai andaian atau dongeng yang kosong ya. Jadi perkara ini sebenarnya jawapan kepada mereka bahawa pastinya perkara itu akan berlaku. Dan bila mana berlaku, Allah menyatakan yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, dan di waktu itu barulah mereka mengingati apa yang telah mereka lakukan. Jadi ini biasa sifat manusia, iaitu bila mana keadaan dah menjadi kita katakan terdesak ya, barulah dia nak ingat Tuhan, barulah dia nak ingat jalan pulang kan. Jadi inilah satu benda yang ada pada manusia. Bila dah terjadi macam tu, barulah di waktu itu dia teringat apa yang dilakukannya. Sedangkan Allah menyatakan wa burzatil jahimu liman yara, dan diperlihatkan neraka jahanam itu kepada sesiapa sahaja yang melihatnya dalam keadaan yang nyata. Bayangkan ya. Jadi di waktu itu orang kafir akan diperlihatkan perkara tersebut. Orang mukmin takkan jadi, sebab orang mukmin kan semua akan mati ya. Nanti sebelum kiamat Allah SWT dengan rahmatnya akan mematikan semua umat Islam untuk mereka itu tidak mengalami kejadian kiamat besar. Jadi kita hanya akan bertemu dengan kiamat yang kecil sahaja ya. Baik. Jadi dalam hal ini Allah menyatakan bahawa orang-orang yang begini sebenarnya adalah orang-orang yang telah melakukan akan kita katakan kemaksiatan dan juga melakukan kekufuran ya, iaitu pada ayat yang ke-37 Allah menyatakan fa'amma man tagha ya, dan bagi orang yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia. Jadi ini adalah merupakan satu peringatan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sesungguhnya perkara yang demikian, ketakutan yang bersangatan itu akan ditimpakan bagi orang-orang yang melakukan kesia-siaan di atas kehidupannya di atas muka bumi, melakukan kekufuran, dan orang yang melebihkan akan kehidupan di dunia. Jadi ini satu perkara yang Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan siapakah golongan yang akan ditimpa dengan perkara yang sedemikian ya. Baik, ini satu benda yang kita boleh ambil iktibar lah bahawa walaupun kita umat Islam tak akan bertemu dengan kiamat yang besar ni, tapi kalau kita ni melakukan kekufuran dan juga kita melakukan hal-hal yang membawa kepada kita kemaksiatan dan kita itu melebihkan dunia daripada keadaan akhirat kita, kita pun boleh jadi macam tu juga maksudnya mati dalam keadaan yang hampa mati dalam keadaan yang berputus asa ya, kerana sesungguhnya bila mana seseorang itu hampir kepada kematian, sudah berada di ambang sakaratul maut, maka di waktu itulah baru mereka itu nak yakin dengan Allah, barulah mereka meminta untuk dipanjangkan usia mereka, hanya untuk mereka melakukan satu amal saja, hanya untuk mereka bersedekah dengan satu sedekah saja kerana waktu itu mereka telah nampak apakah balasan yang telah Allah Ta'ala siapkan untuk mereka itu kembali kepada Allah Jadi perkara ini walaupun disebutkan terhadap orang kafir, tapi kita kena ambil iktibar juga Jadi Allah menyatakan fa'amma man tagha wa asara al-hayatad dunya wa asara al-hayatad dunya dan bagi orang yang telah melakukan akan kekufuran dan melebihkan kehidupan dunia di atas halnya di atas keakhiratan yang sepatutnya diutamakan Baik, saya teringat dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Ibnu Majah di mana Nabi SAW pernah membawa sahabatnya satu ketika berjalan dan di waktu itu mereka bertemu dengan satu bangkai kambing
Dan di waktu itu Nabi SAW bertanya kepada sahabat baginda yang ada di waktu itu, dengan pertanyaannya, tidakkah kamu lihat bahawa kambing ini tak berharga lagi bagi tuannya? Maka di waktu itu sahabat Nabi SAW yang bersama dengan baginda telah berkata, benar ya Rasulullah, kerana sebab itulah tuannya telah membuang kambing ini, kerana dia telah menjadi bangkai, sebab tak ada apa-apa keperluan lagi bagi tuannya. Ya, dan kemudian Nabi SAW menyambung dengan sabdanya. Nabi mengatakan, wallazi nafsi biyadi la dunya ahwanu 'ala Allah azza wa jalla min hazi syati 'ala ahliha walau kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbatal ma'. Atau kama qala, Nabi mengatakan, dan demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, bahawa dunia ini lebih tiada harga lagi bagi Allah Ta'ala berbanding dengan kambing ini terhadap tuannya. Dan sesungguhnya andai kata dunia ini dipandang dengan selembar sayap nyamuk sahaja, di sisi Allah, nescaya dia tidak lagi akan memberikan minum kepada seorang yang kafir meskipun dengan seteguk air. Yang hadis riwayat daripada Ibnu Majah dan Al-Hakim. Jadi dalam hadis ini nak menunjukkan bahawa dunia ni tidak ada nilainya sikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau adalah nilainya walaupun sedikit, yang dikatakan tadi walaupun setimbang sayap nyamuk, Allah tak akan bagi orang kafir itu minum. Buat apa nak bagi orang kafir minum? Sedangkan mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini dapat kita lihat bahawa sesungguhnya orang kafir ini Allah bagi dia rezeki. Bukan kata minum lagi, Allah bagi dia rezeki, Allah bagi dia keluasan, Allah bagi kepada mereka ini macam-macam perkara di dunia. Untuk mereka itu sebenarnya berfikir dan untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Tetapi bila mana mereka ini telah gagal untuk memahami akan kebenaran wahyu, dan mereka itu telah mengkufurkan Allah Subhanahu Wa Taala, telah mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesembahan mereka, maka selayaknya lah mereka itu diberikan seksaan atau azab yang sedemikian. Ya, jadi sebenarnya Allah Ta'ala dah banyak bagi peluang, tapi tidak mahu juga dengar, tidak mahu juga ikut akan hidayah. Maka di situlah kemudiannya mereka akan bertepanlah dengan perbuatan mereka itu sendiri. Ya, jadi inilah perkara yang kita perlu ambil perhatian dan pelajarannya. Sebab bab cinta dunia ni bukan kata orang yang kafir saja, Syafiq, orang Islam sendiri pun kalau tak dididik hatinya, ya, dan boleh juga jatuh ke dalam penyakit cinta dunia ni. Ya, yang mana penyakit cinta dunia ni kalau kita lihatkan, dia boleh datang kepada sesiapa sahaja pun, ya, kerana dunia ni ialah satu perkara yang kita berhadapan dengannya, kita duduk dengannya dan kita perlukannya. Cuma kita kena mengawal dunia itu supaya dunia itu tak mengawal kita, kan. Kalau tidak, nanti kalau kita ni tak kawal dunia, kalau kita ni tak betul-betul jaga hati kita terhadap dunia, nanti dunia akan tunggang kita pula. Jadilah kita ni hamba dunia berbanding dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Yang itu paling kita takutlah, paling kita takut. Jadi sebab itulah kalau kita lihatkan di antara perkara yang mesti kita lakukanlah bila mana kita ni nak menghindarkan hati kita daripada cinta dunia ni. Dalam sabda Nabi SAW ada banyak menjelaskan kepada kita dengan memperbanyakkan infak, memperbanyakkan akan bersedekah. Bila mana kita memberi dunia kita tu, nanti hati kita tu akan dia lama-lama dia kurang untuk mencintai dunia. Sebab ada pernah sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak kurangkan cinta dunia kami ni? Maka Nabi kata, infaklah. Kerana sesungguhnya nanti harta yang kamu infakkan itu dah diterima oleh Allah, nanti hati kamu akan pergi ke situ juga. Maksudnya di situlah Nabi ajar untuk kita ni kurangkan cinta dunia, kita kena banyak bersedekah, banyakkan bersedekah. Dan kita kena sucikan hati kita dari keinginan dunia dengan kita melihat kehebatan akhirat. Kenal Allah, kenal akhirat, kita kenal akan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi nanti dekat syurga. Maka di situ akan menjadikan hati kita ni zuhud di dunia. Jadi perkara ni sebenarnya bukan setakat orang kafir je, tapi orang Islam pun kena jaga perkara ni. Sebab perkara ni adalah merupakan satu benda yang merata lah. Kalau kita lihatkan sekarang, orang dah lupakan akhirat kerana cinta dunianya. Sebab tu kalau kita lihat, ramai je orang yang pergi ke konsert-konsert, artis-artis daripada Korea, daripada Barat, daripada tak kira lah mana-mana pun. Tapi kalau ceramah-ceramah agama tu kadang-kadang kita tengok
macam itulah, sepi je kan. Kan. Jadi inilah benda yang kalau kita tengok berlaku pada masyarakat kita. Jadi Allah menyatakan dalam hal ini bahawa perkara ini atau kiamat ini akan ditemui hanya untuk orang-orang yang melampaui batas dan yang telah mengutamakan kehidupan dunia berbanding dengan akhiratnya. Dan di waktu itu Allah menyatakan, dan sesungguhnya neraka itu dibuka kepada mereka dengan begitu jelas. Ya? Baik. Kemudian Allah menyatakan dalam ayat yang ke-39, Allah menyatakan fa innal jahima hiya ma'wa, dan nerakalah, dan sesungguhnya nerakalah tempat kembalinya, iaitu bagi orang-orang yang kafir tadi yang telah melampaui batas dan juga yang melebihkan akan dunianya berbanding dengan keakhiratannya, maka hidup secara hawa nafsu, maka tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya. Dan Allah menyatakan juga fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan sesungguhnya adapun orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan dirinya daripada hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kalau orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang menahan dirinya daripada hawa nafsunya, maka mereka-mereka ini akan dibalas oleh Allah Taala dengan syurga. Ya, akan Allah Taala balas dengan tempat kembalinya yang selesa, dengan nikmat yang berkekalan. Itulah yang kita harapkan. Ya, itulah yang kita harapkan. Tapi dengan syarat lah. Syaratnya apa? Orang yang duduk pada maqam takut kepada Allah. Maksudnya pada maqam takwa. Ya, pada maqam takwa. Dan takwa itu kata senang dia ada 4 ciri dia kan. At-taqwa dikatakan 4 ciri itu: al-khawf minal jalil, i'mal bit tanzil, qana'atu bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. 4 ciri takwa itu: pertama, takut akan Tuhannya; yang kedua, dia beramal dengan apa yang Allah Taala turunkan daripada Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam; yang ketiga, hidupnya zuhud dan qanaah, qana'atu bil qalil, qanaah dengan benda yang sedikit dengan dunia ini; dan yang keempatnya, isti'dad li yaumir rahil, kita kena membuat persiapan, persediaan untuk hari kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal sebelum kematian. Jadi orang-orang yang begini, orang-orang yang Allah Taala akan letakkan di kat mana? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan syurgalah tempatnya kan. Cuma sebagaimana kata para ulama, biasanya orang yang Allah Taala bagi syurga ke akhirat, sebenarnya di dunia lagi Allah telah tunjukkan kepada syurga yang disegerakan. Jadi sebelum kita dapat syurga yang jannatul abadiyah itu, di dunia kita akan dapat al-jannatul ajilah. Biasanya macam tu kan. Kalau kita tengok orang tu dekat dunia ni, dia tenang, orang yang banyak lakukan ibadat kan, orang yang terbiasa ni menjaga hukum hakam Allah Ta'ala, kita melihat mereka ni tenang, menghadapi kehidupan tu dengan lapang dada. Biasanya orang macam ni insya-Allah bila kembali dia kepada Allah Taala, dia akan diberikan dengan kebaikan. Jadi sebenarnya di sini pun kita dah nampak kan, yang dikatakan syurga yang disegerakan tu, yang berupa ketenangan, yang berupa kebahagiaan kan, yang berupa nikmat yang Allah bagi pada kita. Bukanlah nikmat kita katakan nikmat dunia tu, tapi nikmat-nikmat yang bersifat ukhrawi. Allah bagi kepada kita ilmu, Allah bagi kepada kita ni mudah nak beramal kan. Orang lain susah nak beramal kan, susah nak pergi masjid, nak pergi solat, kita mudah insya-Allah kan. Orang lain susah nak baca Quran, kita mudah nak baca Quran kan. Tambah hari ni buka je radio IK, boleh dah baca Quran hari ni kan, dengan program tadabbur kita kan. Ini satu nikmat yang Allah bagi kepada kita sebenarnya. Dan kalau kita lapang dada, seronok dengan Quran, kita seronok dengan ibadat, itu tandanya apa? Tandanya kita sudah dapat syurga yang disegerakan itu. InsyaAllah itu baru di dunia. Allah akan bagi lagi nanti dekat akhirat dengan syurga yang dikekalkan kan, insyaAllah. Itulah dia kan. Mudah-mudahanlah kita ada program ni sebenarnya untuk apa? Untuk kita melatih-latihlah diri kita ni untuk masuk ke dalam taman-taman syurga ni kan. Sebab kita duduk saja dalam majlis ilmu ni, sebenarnya kita dah duduk dalam majlis ataupun dah duduk dalam taman-taman syurga. Jadi mudah-mudahan nanti kembali kita kepada Allah Ta'ala, Allah akan bagi kepada kita syurga yang sebenarnya insya-Allah kan. Itulah dia. Baik. Kemudian kalau kita lihatkan di
ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tentang bilakah akan berlakunya hari kiamat. Tengok pada ayat yang ke-42 ya. Mereka bertanya, itu orang kafir bertanya kepada wahai Muhammad tentang hari kiamat, bilakah akan terjadinya? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Jadi orang kafir ini dia akan sentiasa tanya kepada Nabi. Sebab apa mereka memang tak yakin kan? Ya. Maka di waktu itu Allah memperingatkan Nabi, "Fima anta min dzikraha." Allah mengingatkan Nabi, untuk apa engkau perlu menjawabnya? Maksudnya jangan layan lah. Kan? Jangan pedulilah. Sebab apa? Sebab mereka tu diberitahu pun macam tu, tak beritahu pun macam tu lah. Ya. Kan? Jadi jangan bimbang sangat. Kan? Kenapa ila rabbika muntahaha? Kerana pada Tuhanmu lah kesudahannya. Dan Allah ingatkan, innama anta munziru man yakhshaha. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad hanyalah peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, iaitu kepada Allah Taala tentang hari kiamat. Kan? Jadi di sini Allah Taala ajar pada kita untuk fokus. Ya, Allah Taala ajar pada kita untuk fokus dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita buat kerja agama, fokus tentang apa yang nak kita buat. Jangan peduli dengan cakap-cakap orang. Ya. Jangan peduli dengan benda-benda yang nak menghalang kita daripada nak buat kebaikan. Sebab apa? Sebab perkara ini urusan kita dengan Allah. Dan kita tahu bahawa semuanya kalau kita buat baik, Allah akan berikan kepada kita kebaikan. Jadi kalau orang nak cakap apa pun, jangan kita ambil pedulilah, pekatkanlah dengan kita kan. Tak usah kita ambil ambil hal dengan perkara itu. Begitulah Nabi SAW. Dia, kalau kita kata Nabi SAW ni hatinya sangat menginginkan orang-orang yang ada di zaman itu semuanya kembali kepada Allah. Terutamanya kerabat-kerabatnya. Tapi Allah ingatkan kepada Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya bukanlah engkau yang memberikan hidayah kepada Muhammad, tapi sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada mereka. Sebab itu Nabi SAW tu hatinya terlalu, orang kata apa, terlalu mengharapkan keampunan Allah terhadap umatnya. Hatta kepada orang kafir sekalipun. Itu sebab umat Nabi Muhammad juga, tapi ummatul dakwah kan. Kita dah terima seruan ni, dah bukan ummatul ijabah. Begitu Nabi SAW hatinya. Tapi Allah mengingatkan, kalau mereka main-main juga, serahkanlah mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu yang penting untuk kita ingatkan. Sebab apa Nabi SAW itu, innama anta munziru man yakhshaha. Engkau hanyalah pemberi ingatan kepada orang-orang yang takut pada Allah Taala saja. Tentang orang-orang yang lain tu, orang kafir tu, tak usah pedulilah. Kalau mereka tidak nak beriman, tidak mahu mereka itu kembali kepada Allah, itu urusan Allah Taala. Allah mengingatkan pada ayat yang terakhir, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Dan pada hari mereka melihat akan kiamat itu dalam keadaan yang suasana begitu hebat, mereka kemudian dibangkitkan untuk berhadapan dengan hari pembalasan. Mereka berasa sebentar saja, seolah tinggal di dunia pada waktu petang atau pagi harinya. Jadi bila mana mereka itu dibangkitkan kembali lepas berlakunya kiamat dan kemudiannya nak menghadapi hari pembalasan, mereka rasa apa yang berlaku pada mereka di dunia itu hanyalah sebentar sahaja, sedangkan perkara itu sebenarnya panjang. Masa yang Allah bagi kat dunia ni cukuplah untuk dibuat kebaikan dan kebajikan, tapi oleh kerana mereka sia-siakan, dia rasa hidupnya itu seumpama sepetang saja atau sepagi saja ketika mana hidup dunia. Maksudnya rugilah mereka itu di waktu itu, dalam keadaan yang serugi-ruginya, menyesal dengan air mata darah sekalipun, tak mungkin kembali ke dunia untuk membuat kebaikan dan mendapat ganjaran di sisi Tuhannya, si Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah peringatan Allah Taala tentang kiamat ini, dan apa yang sepatutnya kita ambil perhatian pada hati kita. Jangan kita itu mencintai dunia melebihi daripada segala perkara. Hendaklah kita mendahulukan Allah, mencintai Allah berbanding dengan segala. Hendaklah kita itu melakukan akan kerja akhirat kita berbanding dengan kerja dunia kita, supaya kita tak termasuk dalam kategori ataupun sifat-sifat orang yang kafir ini. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan mereka. Masya-Allah Ustaz. Kalau kita tengok di situ 10 ayat yang terakhir dalam surah An-Nazi'at ni sentiasa membincangkan tentang pengakhiran. Kan kita kena faham bagaimana sesuatu permulaan itu dia pasti ada pengakhiran. Di mana kita bangunkan hidup ini daripada awal lagi, adakah cukup kita punya amalan untuk bawa kepada pengakhiran? Itu ingatan Allah kepada kita, dan kekuasaan Allah itu, jikalau Allah nak mencampakkan apa saja, dia akan berlaku, dia akan jadi sedahsyat-dahsyatnya.
Allahu Akbar. Walaupun ada juga kita faham kan, doktor, kita jumpa dalam ayat ini di mana Allah akan mematikan orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Tetapi bagaimana kalau kita ambil iktibar dalam isu ini? Kan kalau kita ni sejahat-jahat manusia, kita mungkin tergolong dengan orang-orang yang tidak bernasib baik itu. Allahu Akbar. Baik. Allahu Akbar. Sebab kita tak tahu adakah kita mati akan beriman atau tidak. Itu yang patut kita fikirkan kan. Ya, betul-betul, insyaAllah semoga kita dapat pengakhiran kita yang penuh dengan husnul khatimah, insyaAllah. Moga baik-baik. Amin. InsyaAllah, mudah-mudahan. Doktor, saya kira selesai untuk kita sama-sama tadabbur surah An-Nazi'ah ini. Seronok sebenarnya kita bila buka satu persatu ni, dapat kita telusuri lagi kan panduannya, insyaAllah. Kita akan jumpa lagi, doktor, untuk siaran kita yang akan datang pula. Kita buka surah lain pula, kita nak sama-sama tadabbur, insyaAllah. Okey, doktor, semoga urusan di sana dipermudahkan segala-galanya, doktor. Moga Allah pelihara, doktor, insyaAllah. Terima kasih banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan tadabbur pada kali ini. Dan anda yang nak tonton, nak tengok lagi, nak dengarkan lagi rancangan ini, anda boleh sama-sama juga ke platform media sosial kita di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM untuk sama-sama hayati rancangan tadabbur. Okey, dan kekal bersama kami sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rawatan yang berharga, pengisian bermutu, inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi. Isnin hingga Khamis, 10 malam hingga 12:30 malam. Undi di www.ikim.my/Carta Ekspresi. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu, Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis Bola Bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bola Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad bertaluk kepada terma dan syarat. Konflik yang memasuki tahun ke-12 mengakibatkan ramai rakyat Syria terjejas teruk dari segi ekonomi. Mereka bergelut untuk meneruskan kehidupan. Syria Care komited menghulurkan bantuan menerusi projek pendidikan, perumahan, makanan serta penajaan anak-anak yatim. Dengan sokongan anda, kita mampu berperanan membantu mereka membangun demi masa depan yang lebih baik. Sumbangan boleh dibuat di www.syriacare.org.my. Ayo bersama Syria Care, kita bantu. Dengarkan lagu baru nyanyian penyampai Radio IKIM, Hijrah Demi Ilahi. Selamat datang teman, senyumlah semanisnya, sambutlah keikhlasan, teguhkan ukhuwah kita.
demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Ya Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntulan yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, ke jalan ilahi. Bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengaitkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntulan yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, ke jalan ilahi. Bagai permata bersinar, umpama kuntulan yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, ke jalan ilahi. Demikian tadi lagu baharu nyanyian penyampai Radio IKIM, Hijrah Demi Ilahi. Ikuti lagu ini di semua platform digital dan hayati muzik video Hijrah Demi Ilahi di saluran YouTube IKIM Media. Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه، لك منا كل حمد في مساء وصباح. هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح. إن